Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama saya Irfan Syamil Nasution untuk kita bincangkan isu yang berikutnya berkaitan dengan menyemarak pelancongan mesra Muslim. Dan sememangnya kita tahu Malaysia merupakan antara lokasi strategik untuk ramai pelancong asing datang ke negara kita dan industri pelancongan mesra Muslim ini berkait rapat juga dengan industri halal. Jadi ini juga memberi peluang kepada negara kita untuk berkembang maju khususnya dalam pelancongan mesra Muslim. Dan hari ini kita bawakan dua tetamu cukup istimewa. Yang pertama kita bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Khalid Harun, itu Presiden Malaysia Association Tour Agency MATA. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dan syukur kerana bersama kami di sini. Dan tetamu yang kedua kita bersama dengan Datuk Azli Halim, iaitu Timbalan Presiden MITDA, Malaysia International Tourism Development Association. Baiklah, kita terus nak berbincang berkenaan dengan isu ini di mana pada bulan puasa ini Datuk, kita boleh melihat sebenarnya industri pelancongan dalam keadaan yang sedikit lesu. Tak ramai pelancong ingin bergerak ke sana kemari. Mungkin faktor ialah berpuasa kan, keletihan dan sebagainya. Jadi dalam kita melihat kepada industri pelancongan ini, apakah antara aktiviti yang kita boleh isi khususnya untuk melihat berkembangnya industri pelancongan mesra Muslim ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi Irfan, Datuk Khalid. Alhamdulillah pagi ini kita dapat membincangkan satu topik yang cukup penting dalam kita sedang menjalani ibadat puasa. Sebenarnya ibadat puasa tu tak menghalang kita untuk melakukan aktiviti-aktiviti pelancongan. Walaupun kita tak boleh makan, minum pada siang hari, tapi kita masih boleh makan angin. Betul? Boleh pelancong lagi? Boleh makan angin. Makan angin tu dalam erti kata kita melancong mengikut apa yang kita namakan secara patuh syariahnya, ke destinasi-destinasi yang kita mungkin boleh menghayati keindahan alam semula jadi ciptaan Tuhan ini dalam suasana yang lebih selesa. Sebab musim bulan puasa ni orang duduk rumah saja kan. Betul. Dia kurang keluar. Jadi jalan pun tak jam kan. Jadi sebenarnya banyak aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan sepanjang bulan puasa ni. Bagi yang ada berkemampuan, mungkin mereka boleh pergi menunaikan ibadat umrah ataupun ke destinasi pelancongan di luar negara. Tapi bagi kita yang mungkin tak nak pergi jauh, kita boleh juga melancong di dalam negara dalam konteks kita pergi ke destinasi pelancongan mesra Muslim. Betul. Contohnya kalau kita yang tinggal di Lembah Kelang, kita boleh pergi ke Kelantan umpamanya, kita pergi melawat masjid-masjid. Masjid ikonik yang terbaru ni. Ya. Banyak kan tempat-tempat yang mungkin kita boleh melawat masjid, dari masjid ke masjid kita tunaikan ibadat solat tarawih waktu malam. And then siang ni kita boleh pergi ke bazar-bazar Ramadan. Itu juga pelancongan Datuk kan? Ya. Itu pun satu aktiviti pelancongan. Dan dalam masa yang sama kita boleh menziarahi kan saudara mara kita. Sebab apa, dalam konteks pelancongan mesra Muslim ni kita kena ingat setiap pergerakan kita tu mestilah berlandaskan syariat, yang mana kita pergi ke destinasi yang kita boleh menyesuaikan dalam kita mengerjakan ibadat puasa kita tak meninggalkan apa tuntutan syariah. Itu yang lebih utama. Betul tu Datuk. Ya. Dan kita melihat kepada aktiviti kita pada bulan puasa ini sebenarnya adalah untuk kita meraihkan perjalanan rohani kita. Sebab itulah mungkin kita boleh beritahu kepada penonton di rumah untuk kita buat lawatan ke masjid untuk melakukan solat tarawih dan sebagainya. Terima kasih Datuk. Kita nak beralih kepada Datuk Khalid sendiri. Nak tanya Datuk, mungkin bagaimana Datuk melihat perkembangan dan trend semasa industri pelancongan mesra Muslim ini di negara kita dan juga di negara luar? Alhamdulillah, syukur. Kita sudah nampak semenjak penarikan balik MCO, iaitu pergerakan PKP kan. Jadi sejak daripada itu kita sudah dapat melihat bertambahnya permintaan untuk bercuti. Dan kita pun tak sangkalah lonjakan ini memang satu perkara yang di luar jangka. Sama ada di dalam ataupun di luar negara. Contohnya di dalam negara ini sendiri, yang mana netizen kita sudah mula bercuti, dan begitu juga apa yang kita lihat ialah tempat-tempat percutian ini sudah mula didiami oleh pengunjung-pengunjung
dan malah sampai tidak ada tempat untuk ditempah. Dah penuh dah tu. Dah penuh. oleh itu saya kata the trend is sama ada di dalam ataupun di luar negara, penambahbaikan untuk melancong itu sudah nampak. Jadi kegiatan apa yang berlaku di Malaysia, kerajaan dengan bantuan, ada bantuan bagi netizen diberi insentif untuk melancong, iaitu seperti ada voucher, kemudian ada potongan cukai, dan kepada penggiat-penggiat dan usaha pula dibagi bantuan dana bantuan untuk merancangkan, membantu mereka ini untuk menjalankan semula, menghidupkan semula, menggiatkan sektor pelancongan nanti. Oleh kerana itu, nampak gayanya perkara ini sudah mula bergeraklah. Jadi diharapkan kita punya negara mempunyai kestabilan, keamanan. Oleh itu, bagi kita senang untuk merancang. Dan juga pegiat dan berusaha ini bila ada keperluan merancang itu, jadi tidak mahu diganggu gugat. Betul. Dari tidak kestabilan keadaan. Jadi kita maulah keadaan kestabilan politik kita ni mesti kekal. Ya, diteruskan lagi. Diteruskan. Datuk, berita baik buat negara kita. Sebenarnya Malaysia bakal menjadi tuan rumah Asia Hajj, Umrah dan Islamic Tourism Conference and Exhibition 2023 ataupun ITEX 2023. Mungkin Datuk boleh kongsikan program yang julung kali diadakan ini. Okey, program ini adalah julung kali yang diadakan. Dengan kita mengambil satu mata dan juga rakan kongsi kita dengan Midda, dan juga kita punya Santai Magazine dan juga satu persatuan GITO, iaitu Global Islamic Tourism Organisation, bekerjasama berhasrat untuk menjayakan ITEX ini, iaitu persidangan umrah, haji dan pelancongan Islam yang akan bakal diadakan pada 13 hingga 15 hari bulan September, yang mana ada 4 perkara penting yang kita acara ini dalam program ini. Pertamanya ialah B2B, iaitu orang berniaga dengan orang berniaga, dan juga B2C, orang penjaga pengusaha dan penggiat terus bagi kepada customer ataupun pengunjung. Dan yang ketiganya, kita ada acara convention ataupun persidangan pelancongan Islam sedunia. Jadi dan terusnya kemuncaknya pada malam 15 itu kita adakan satu acara anugerah pelancongan Islam sedunia, yang mana kita memberi penghormatan kepada mereka-mereka yang berjaya memperkasakan dan juga memperbudayakan, memperkenalkan pelancongan Islam ini. Jadi dengan itu, inilah kali pertamanya bagi rantau di sini, dan diharapkan kita kerajaan boleh membantu kita untuk menjadikan MICE Islamic Hub di Kuala Lumpur ini. Jadi kita setakat ini kita telah lancarkan pada 23 bulan Mac hari itu, dan kita sudah berita di tempatan sudah pun keluar tersebar luas. Begitu juga berita di luar negara. Jadi oleh kerana itu sudah ada mula permintaan bertanya untuk menempah lah. Jadi kita harapkan sekarang ini dengan bantuan kerajaan, kita harap Perdana Menteri kita akan menyokong
dan mendukung usaha gigih kita ini untuk menjayakan ITEX 2023 ini. Ya, itulah dia sebenarnya Datuk, usaha kita sama-sama untuk menaikkan lagi taraf ekonomi negara sekaligus melonjakkan industri pelancongan mesra Muslim. Okey, Datuk Azli, kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya kedudukan Malaysia dalam industri pelancongan mesra Muslim. Adakah kita di atas ataupun bagaimana? Ifran rasa macam mana? Saya rasalah sebenarnya Datuk, kan, sebab negara kita merupakan negara yang terkenal dengan industri halal. Malaysia juga dikenali ramai sebenarnya, dan bagi mereka yang datang ke sini sebenarnya memerlukan dan juga mereka inginkan sesuatu perkara yang boleh menjadikan mereka Muslim yang lebih baik. Jadi negara kita adalah negara yang meraihkan kepelbagaian. Jadi Ifan rasa negara kita adalah negara yang terbaik untuk industri pelancongan Muslim. Tepat sekali. Memang boleh. Saya nak jawab soalan. Dah menjawab soalan yang diberi, tapi memang betul Malaysia sebenarnya sejak sekian lama telah menduduki tangga pertama dalam kaji selidik daripada Christian Rating International punya body yang mengatakan Malaysia adalah berada di tempat yang pertama dalam menjadi pilihan destinasi mesra Muslim di seluruh dunia, dan ini jauh ke hadapan lagi daripada negara-negara Arab Saudi, di Emirat Arab Bersatu, even Turki pun di belakang kita. Even banyak negara-negara yang bukan negara Islam umpamanya banyak mengambil pandangan ataupun nasihat daripada negara kita untuk bagaimana mereka nak develop destinasi perkhidmatan destinasi mesra Muslim. Contohnya pada awal-awal sekitar tahun 2000 dulu, negara-negara seperti daripada China, Taiwan, mereka mendapatkan pandangan kepada negara kita untuk menjadi antara negara, sebab jumlah sumbangan daripada sektor pelancongan mesra Muslim ni untuk Islamic tourism ni menjangkau lebih daripada 2.5 trilion USD. Jadi kalau mereka dapat sikit saja daripada amount tu, itu adalah satu jumlah yang besar. Ya, betul. Okey, sebenarnya ramai pihak mengambil berat berkenaan dengan industri pelancongan mesra Muslim ini, dan sedikit harapan daripada Datuk Azli berkaitan dengan bagaimana untuk kita semarakkan lagi industri pelancongan mesra Muslim di negara kita khususnya. Silakan. Ya, betul. Kita naklah melihatkan bahawa banyak lagi acara-acara yang dapat menyokong menyemarakkan industri pelancongan mesra Muslim ni di negara kita, dan contohnya ITEX yang akan diadakan pada bulan 9 nanti. Harus kita rebut peluang ini, bagaimana kita boleh melonjakkan negara kita sebagai satu negara yang menyokong penuh industri pelancongan halal atau industri pelancongan mesra Muslim negara kita. Itu dia. Baiklah, saya rasa perkongsian kita hari ini berkaitan dengan menyemarak pelancongan mesra Muslim telah pun dikongsikan dengan baik bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Khalid Harun dan juga Datuk Azli Halim. Sekarang ini kita akan teruskan pula dengan menyaksikan cerita